Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Video ini kita akan sambungan matematik tingkatan 4, part 8, sukatan serangkan tata tak terkumpul. Jadi seperti biasa, Cikgu akan menggunakan PowerPoint yang disediakan oleh Cikgu Nora Jilakanwi dari SMK Ulu Tiran Johor. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan buka lonceng di tepi ya. Pada video yang lepas, kita sudah belajar berbagai jenis sukatan serangkan. Antara sukatan serangkan kita sudah belajar ialah jumlah antara kuartil, variance dan sisian piawai. Jadi antara sukatan serangkan kita belajar, jadi apakah kelebihan dan kekurangan bagi setiap sukatan serangkan kita belajar. Jadi kita tengok penjelasan di sini. Sukatan serangkan mengukur taburan sesuatu set data. Jumlah adalah sukatan serangkan yang paling mudah dihitung. Rumus bagi jumlah ialah nilai cerapa yang tertinggi tolak dengan nilai cerapa yang paling rendah. Sebab itu jumlah adalah sukatan serangkan yang paling senang dikira. Namun, jumlah tidak dapat memberikan satu gambaran yang baik tentang cara data ditaburkan. Walaupun jumlah adalah sukatan serangkan yang paling senang dikira, tetapi kadang-kadang jumlah tidak disesuai digunakan untuk mewakilkan gambaran bagi sesuatu data yang ditaburkan. Seterusnya kita sambung kelebihan dan kekurangan berbagai sukatan serangkan. Jadi kenapa kadang-kadang jumlah tidak disesuai digunakan untuk mewakilkan sesuatu data yang ditaburkan? Jadi ini adalah alasan dia lah. Sebab bagi kes yang wujudnya perciklang ataupun nilai ekstrim, jumlah antara kuartil adalah satu sukatan serangkan yang lebih sesuai untuk menunjukkan taburan data berkenaan. Jadi apa maksudnya nilai perciklang ataupun nilai ekstrim di sini? Nilai perciklang ataupun nilai ekstrim, maksudnya dalam set data yang tersebut, maksudnya terdapat satu nilai dia sangat jauh beza daripada nilai data lain. Jadi cikgu ada beri satu contoh yang ringkas di sini. Dalam suatu set data terdapat nilai 2, 50, 53, 56, 57 dan 60. Jadi dalam set data ini sangat jelas terdapat satu nilai dia sangat jauh beza daripada nilai data lain. Ada nampak di sini yaitu nilai nombor 2, betul? Sebab itu kita boleh buat kesimpulan bahawa nilai 2 ini adalah nilai perciklang ataupun nilai ekstrim. Okey, seterusnya cikgu beri satu contoh yang ringkas lagi. Jadi bagi set data ini terdapat nilai 2, 5, 7, 7, 10 dan 120. Jadi terdapat nilai perciklang dan nilai ekstrim, betul? Yaitu nilai 120. Sebab 120 nilai dia sangat jauh beza daripada nilai yang lain. Jadi 120 ini ialah nilai perciklang ataupun nilai ekstrim bagi set data inilah. Maksudnya nilai perciklang bukan sahaja menunjukkan nilai yang paling kecil itu, tetapi dia pun boleh menunjukkan kepada nilai yang paling besar dalam suatu set data. Sebab itu bagi suatu set data yang ada nilai perciklang ataupun nilai ekstrim, sukatan serangkan jumlah dia tidak sesuai lagi digunakan untuk menunjukkan taburan data tersebut. Manakala jumlah antara kuartil akan dipilih. Sebab sukatan serangkan jumlah antara kuartil adalah lebih sesuai untuk menunjukkan taburan data tersebut. Seterusnya, sukatan serangkan sisian piawai biasa digunakan untuk membanding dua set data. Maksudnya jika terdapat dua set data yang berlainan, dan apabila kamu nak buat bandingan di antara dua set data ini, dan biasa sukatan serangkan yang kita gunakan ialah sisian piawai. Sebab sisian piawai dia boleh buat bandingan antara dua set data yang berlainan. Secara umumnya, sisian piawai yang kecil menunjukkan data adalah terserap berhampiran dengan min, manakala sisian piawai yang besar menunjukkan data adalah terserap jauh daripada min. Maksudnya selepas kamu buat pengiraan sisian piawai bagi dua set data yang berlainan, dan semasa kamu buat perbandingan, memang ada satu data menunjukkan sisian piawai yang lebih kecil dan satu data lagi memang menunjukkan sisian piawai yang lebih besar. Dan jawapan bagi sisian piawai yang lebih kecil itu menunjukkan data dia adalah terserap dekat dengan jawapan min. Manakala jawapan sisian piawai yang lebih besar itu menunjukkan data dia terserap lebih jauh daripada min. Jadi mana satu jawapan sisian piawai lebih bagus? Sama ada sisian piawai yang lebih kecil ataupun sisian piawai yang lebih besar. Jadi biasanya kita akan memilih sisian piawai yang lebih kecil. Sebab jawapan sisian piawai yang lebih kecil, data dia terserap berhampiran dengan jawapan min. Ini menunjukkan jawapan sisian piawai semakin kecil semakin bagus.
Biasanya kita nak memilih jawapan sisihan piawai yang lebih kecil itu. Seterusnya kita tengok contoh 10. Hitung jumlah dan jumlah antara kuartil bagi set data 10, 11, 11, 14, 18, 20, 21, 21, 25, dan 40. Tentukan sukatan serangkaian yang lebih sesuai digunakan untuk mengukur taburan set data di atas. Okey, setiap kali kamu buat pengilaan sukatan serangkaian, ingat data kamu mesti tersusun dari nilai yang terkecil di sebelah kiri sehingga nilai yang terbesar di sebelah kanan. Jadi sangat jelas soalan ini data dia sudah disusun. Jadi mengikut soalan kamu kira jawapan jumlah dulu, yaitu nilai cerapan yang tertinggi tolak dengan nilai cerapan yang terkecil. Jadi mengikut set data bagi soalan ini, jadi sangat jelaskan nilai cerapan yang paling tinggi ialah 40 dan nilai cerapan yang paling kecil ialah 10. Maksudnya kamu ganti ke dalam rumus jumlah ini, yaitu 40 tolak dengan 10, jadi jawapan tekan kalkulator, jadi jawapan ialah 30. Seterusnya kamu kena kira jumlah antara kuartil. Masih ingat rumus bagi jumlah antara kuartil? Rumus bagi jumlah antara kuartil adalah nilai cerapan pada kedudukan kuartil ketiga tolak dengan nilai cerapan pada kedudukan kuartil pertama. Jadi biasanya cikgu akan menggunakan kaedah Mansor. Jadi langkah pertama kita kena cari kedudukan median dulu. Jadi kamu kena potong satu nombor di depan, lepas itu potong satu nombor di belakang, potong satu nombor di depan, potong satu nombor di belakang. Jadi sangat jelas kedudukan median yang di mana? Ya, di tengah-tengah sini, betul? Di antara nombor 18 hingga 20. Jadi di sini ialah kedudukan bagi median. Jadi apabila soalan suruh kamu cari nilai cerapan bagi kedudukan median, maksudnya kamu kena guna nilai 18 tambah dengan 20, lepas itu bahagi dengan 2. Jadi nilai cerapan pada kedudukan Q1 ialah terletak sebelum kedudukan median. Manakala nilai cerapan pada kedudukan Q3 ialah terletak selepas kedudukan median. Jadi menggunakan kaedah yang sama, potong satu nombor di depan, potong satu nombor di belakang. Okey, sehingga terdapat satu nombor di tengah-tengah sini. Jadi maksudnya ini adalah nilai cerapan bagi Q1. Jadi sama cara digunakan untuk mencari nilai cerapan pada kedudukan Q3, yaitu potong satu nombor di depan, potong satu nombor di belakang. Sehingga kamu dapat satu nilai di tengah-tengah sini. Jadi ini adalah nilai cerapan pada kedudukan Q3. Jadi maksudnya jawapan nilai cerapan pada kedudukan Q3 ialah 21, manakala jawapan pada kedudukan Q1 ialah 11. Maksudnya kamu boleh gantikan dua nilai ini dalam rumus jumlah antara kuartil, yaitu 21 tolak dengan 11, jadi jawapan ialah 10. Seterusnya kita kena jawab soalan, mana satu sukatan serangkaian adalah lebih sesuai digunakan. Jadi kalau kamu perhatikan set data di atas ini, jadi terdapat satu nilai pecelang ataupun nilai ekstrim, betul? Yaitu nilai 40 di sini. Tadi kita sudah belajar kan, kalau terdapat nilai pecelang ataupun nilai ekstrim bagi satu set data tersebut, maka sukatan serangkaian bagi jumlah ini tidak sesuai lagi digunakan untuk mengukur taburan set data di atas ini. Jadi kamu kena memilih sukatan serangkaian bagi jumlah antara kuartil untuk mengukur taburan set data di atas. Jadi kamu boleh tulis jawapan jumlah antara kuartil ialah sukatan serangkaian yang lebih sesuai. Kenapa kamu kena tulis alasan dia? Kerana ujungnya nilai pecelang iaitu nilai 40. Jadi inilah jawapan bagi soalan contoh 10. Seterusnya kita tengok contoh 11. Jadual di bawah menunjukkan pencapaian dua orang murid dalam 5 ujian fizik. Jadi dua orang murid ini ialah Aiman dan Zhong. Terdapat 5 kali ujian di sini. Dan nilai di sini ialah markah fizik mereka yang diperolehi dalam 5 kali ujian ini. Salah seorang murid akan dipilih untuk mewakili sekolah dalam suatu pertandingan kuis fizik. Tentukan siapakah yang layak dipilih dan berikan justifikasi anda. Justifikasi di sini menunjukkan alasan. Maksudnya kamu kena beri alasan kenapa kamu memilih pelajar itu untuk mewakili sekolah bagi pertandingan kuis fizik. Okey, tadi kita sudah belajar kalau kita nak buat bandingan antara dua set data, mana satu sukatan serangkaian adalah lebih sesuai. Sisihan piawai, betul? Sebab itu dalam soalan contoh 11 ini, kamu kena cari jawapan sisihan piawai bagi dua orang pelajar, yaitu Aiman dan Zhong. Jadi pertama kita kira sisihan piawai bagi Aiman dulu. Untuk mencari jawapan sisihan piawai, jadi kita kena cari jawapan min dulu.
Jadi rumus bagi Ming adalah hasil tanpa semua nilai cerabang, lepas itu bahagi dengan jumlah bilangan cerabang. Kalau mengikut jadual ini, semua nilai di sini ialah menunjukkan nilai cerabang. Maksudnya mengikut rumus Ming, hasil tanpa semua nilai cerabang adalah sama dengan 40 tambah 70 tambah 90 tambah 85 tambah 64. Jadi kamu boleh tulis langkah tadi di bahagian hasil tanpa nilai cerabang di sini yaitu di bahagian atas sini. Lepas itu bahagi dengan jumlah bilangan cerabang. Jadi kamu boleh kira di sini ada berapa bilangan cerabang di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Jadi di sini kamu boleh tulis bahagi dengan 5. Jadi tekan kalkulator, jawapan Ming ialah 69,8. Selepas kamu dapat jawapan Ming, jadi kamu boleh kira jawapan bagi sisian piawai. Jadi rumus bagi sisian piawai ialah punca kuasa 2 jawapan variance. Jadi apakah rumus bagi variance? Yaitu hasil tanpa semua nilai cerabang yang telah dikuasa 2-kan. Lepas itu bahagi dengan jumlah bilangan cerabang. Tolak lagi min kuasa 2. Maksudnya setiap nilai cerabang di sini kamu kena kuasa 2-kan. Lepas itu kamu kena tambah semua nilai cerabang yang telah dikuasa 2-kan. Bahagi dengan jumlah bilangan cerabang tadi kita sudah kirakan ada 5 cerabang. Tolak lagi min kuasa 2. Min yang tadi kita cari ialah 69,8. Jadi di sini kamu boleh tulis 69,8 kuasa 2. Lepas itu jawapan variance ini kamu boleh punca kuasa 2-kan. Jadi jawapan yang kamu dapat ialah 17,67. Jadi ini adalah jawapan sisian piawai bagi pelajar Aiman. Seterusnya kita pun kena cari sisian piawai bagi pelajar Jong. Sama juga pertama kita kena cari jawapan Min dulu, yaitu hasil tanpa semua nilai cerabang. Jadi mengikut jadual ini, nilai cerabang bagi Jong ialah 80 tambah 65 tambah 73 tambah 58 dan tambah dengan 73 lagi. Jadi kamu boleh tulis langkah tadi di bahagian atas sini. Lepas itu bahagi dengan jumlah bilangan cerabang. Jadi kamu boleh kira bilangan cerabang di sini yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi terdapat 5 cerabang. Betul? Jadi di sini kamu boleh tulis bahagi dengan 5. Jadi tekan kalkulator, kamu boleh cari jawapan Min ialah 69,8. Dan di sini kamu boleh perhatikan bahawa jawapan Min bagi pelajar Jom adalah sama dengan jawapan Min bagi pelajar Aiman, yaitu 69,8. Oleh sebab jawapan Min mereka adalah sama, jadi kita susah nak buat bandingan di antara dua pelajar ini. Siapa lebih layak pergi ke pertandingan kuis fizik? Sebab itu kita kena kira jawapan sisian piawai supaya untuk tolong kita buat bandingan siapa lebih layak untuk pergi ke pertandingan kuis fizik. Jadi kita sambung kira sisian piawai bagi pelajar Jong. Jadi rumus bagi sisian piawai ialah punca kuasa 2 jawapan variance. Jadi rumus bagi variance ialah hasil tanpa semua nilai cerabang yang telah kuasa 2-kan bahagi dengan jumlah bilangan cerabang tolak dengan min kuasa 2. Jadi maksudnya setiap nilai cerabang ini kamu kena kuasa 2-kan. Lepas itu kamu kena tambah semua nilai cerabang yang telah dikuasa 2-kan. Bahagi dengan jumlah bilangan cerabang, tadi kita sudah kirakan. Terdapat 5 cerabang. Jadi di sini kita tulis bahagi dengan 5, tolak dengan min kuasa 2. Tadi min kita cari bagi pelajar Jong ialah 69,8. Jadi di sini kita tulis tolak 69,8 kuasa 2. Jadi selepas kamu dapat jawapan variance, kamu boleh punca kuasa 2-kan jawapan variance. Jawapan kamu akan dapat 7,574. Biasanya jawapan sisian piawai kita beri 3 tempat perpuluhan. Dan ini adalah jawapan sisian piawai bagi pelajar Jong. Dan kamu buat bandingan sisian piawai bagi dua orang pelajar ini. Siapa mempunyai nilai sisian piawai yang lebih kecil? Sangat jelas yaitu pelajar Jong, betul? Tadi kita sudah belajar sisian piawai yang lebih kecil menunjukkan data ada terserak berhampiran dengan jawapan min. Manakala sisian piawai yang lebih besar menunjukkan data ada terserak jauh daripada min. Ataupun erti lain, sisian piawai yang lebih kecil maksudnya dia lebih konsisten. Dan sisian piawai yang lebih besar menunjukkan dia kurang konsisten. Jadi ini maksud lain bagi sisian piawai yang lebih kecil dan sisian piawai yang lebih besar lah. Sebab itu tadi cikgu sudah cakap, jawapan sisian piawai semakin kecil semakin bagus menunjukkan data dia terserap berhampiran dengan jawapan min. Oleh sebab sisian piawai bagi pelajar Jong adalah jauh lebih kecil daripada sisian piawai bagi pelajar Aiman. Sebab itu Jong akan dipilih untuk menyertai kuis fizik. Dan soalan minta alasan ataupun justifikasi
Jadi kamu kena beritahulah kenapa kamu memilih belajar Zhong. Jadi kamu boleh tulis jawapan justifikasi kamu ialah sesiang piawai maka bagi Zhong adalah lebih rendah kerana pencapaian Zhong adalah lebih konsisten. Sebab tadi cikgu sudah cakapkan, kalau nilai sesiang piawai adalah lebih kecil, maksudnya pencapaian seseorang itu adalah lebih konsisten ataupun menunjukkan data tersebut terserap berhampiran dengan jawapan minah. Jadi ini adalah contoh jawapan bagi contoh 11. Dan video ini sampai sini saja. Dan video ini kita belajar apakah kelebihan dan kekurangan bagi setiap sukatan seragam dan macam mana kita nak memilih sukatan seragam yang sesuai untuk mewakilkan taburan data tersebut. Dan kamu boleh memberikan jawapan alasan dan justifikasi. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko dan buka loceng di tepi. Dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.